Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para pelajar. InsyaAllah hari ini cikgu akan menerangkan modul 4 buku catatan pertama, tajuk jurnal khas, iaitu cara merekod jurnal belian dan jurnal jualan. Okey, kepada para pelajar yang memiliki buku teks, bolehlah membuka buku teks iaitu pada muka surat 105 agar para pelajar dapat melihat dengan lebih detail. Okey, jurnal khas. Ada 6 para pelajar. Tujuan penyediaan jurnal khas adalah untuk merekodkan urus niaga yang kerap berlaku dalam perniagaan. Okey, yang pertama jurnal khas, jurnal belian. Yang kedua, jurnal jualan. Yang ketiga, jurnal pulangan belian. Yang keempat, jurnal pulangan jualan. Yang kelima, jurnal penerimaan tunai. Yang keenam, jurnal pembayaran tunai. Okey, para pelajar, insya-Allah hari ini cikgu akan terangkan berkaitan dengan jurnal belian, cara merekod jurnal belian, dan yang kedua, cara merekod jurnal jualan. Okey, jurnal khas ada berapa para pelajar? Ada 6. Okey, hari ini cikgu akan ajar 2 dahulu. Okey, pengenalan jurnal belian. Digunakan bagi merekodkan belian barang niaga dan perkhidmatan secara kredit. Boleh para pelajar, apa maksud digunakan bagi merekodkan belian barang niaga dan perkhidmatan secara kredit? Maksudnya, segala belian yang kita lakukan secara hutang, iaitu secara kredit. Secara kredit itu adalah secara hutang. Belian yang kita lakukan secara hutang, kita kena rekodkan dalam jurnal belian. Okey, pembeli akan menerima invoice asal daripada pembekal. Okey, kita akan dapat invoice asal daripada pembekal. Invoice asal merupakan dokumen sumber bagi menyediakan jurnal belian. Okey, jika berlaku kesilapan harga seperti harga terkurang charge daripada harga sebenar dalam invoice, maka pembekal akan mengeluarkan satu nota debit kepada pembeli bagi memaklumkan perkara tersebut. Okey, seterusnya, nota debit juga merupakan sumber maklumat kepada jurnal belian. Okey, para pelajar, cikgu terangkan di sini format jurnal belian. Format jurnal belian. Okey, para pelajar, yang pertama, tajuk. Pastikan para pelajar menulis tajuk dengan betul, jurnal belian. Okey, rujukan JB, iaitu simbol JB, iaitu jurnal belian. JB. Okey, jurnal belian sebagai rujukan 1. Okey, 1 ni kalau jurnal belian 1, para pelajar buat jurnal belian yang pertama, tulis yang pertama. Kalau para pelajar buat sambungan selepas ni, jurnal belian kedua, buat jurnal belian kedua sebagai nombor rujukan. Okey, seterusnya, tarikh, ruangan tarikh. Okey, butiran, folio, nombor dokumen, jumlah. Okey, dan akhir bulan iaitu penutup pada tarikh Mei 31. Okey, butiran kita akan pindahkan ke akaun belian dan kurungankan debit. Kurungankan debit. Okey, ni bahagian jumlah sahaja. Okey, berbeza format jurnal belian dengan jurnal am. Kalau jurnal am yang sebelum ni ada debit dan kredit kan para pelajar. Kalau jurnal belian tidak ada debit dan kredit, ada jumlah sahaja. Okey, seterusnya. Okey, cara merekod jurnal belian. Okey, para pelajar, kedai permainan Alicia menerima invoice dan nota debit berikut daripada pembekal-pembekalnya. Okey, kalau macam dokumen ni, para pelajar kena anggap kedai permainan Alicia tu adalah perniagaan para pelajar. Maksudnya kita punya perniagaan. Boleh para pelajar? Okey, kita punya perniagaan. Okey, kita menerima invoice dan kita menerima nota debit. Okey, berikut kita lihat dokumennya. Okey, kita beli, jualan jurnal belian, kita kena rekodkan apa yang tadi cikgu cakap pada awal tadi? Jurnal belian kita kena rekodkan belian kredit secara kredit, iaitu secara hutang. Jadi kita perlu dapat apa? Invoice
asal sebab kita yang dapat. Invoice asal kita dapat sebab kita yang beli secara hutang. Okey. Yang pertama kita dapat invoice daripada Syahira Toys Trading. Okey, Syahira Toys Trading ni adalah penghutang pemiutang kita, pembekal kita. Boleh faham para pelajar? Syahira Toys ni adalah pemiutang kita, iaitu pembekal kita. Okey, asal, invoice asal, nombor invoice. Okey. Seterusnya tarikh. Okey, jumlah yang kita berhutang daripada Syahira Toys Trading sebanyak 4,320. Kita beli apa? Kereta kawalan jauh, anak patung. Okey, jumlah-jumlah semua yang telah ditolakkan dengan diskaun niaga berjumlah 4,320. Boleh para pelajar? Invoice yang pertama kita berhutang berjumlah 4,320 dengan Syahira Toys Trading. Okey, seterusnya invoice kedua, pastikan asal. Okey, kali ini kita berhutang dengan kedai permainan gembira. Okey, kedai permainan gembira. Sebab kita beli secara hutang daripada kedai permainan gembira, kita dapat invoice asal. Okey, itu nombor invoice dia. Tarikh kepada kedai permainan Alisha kita lah. Okey, apa yang kita beli? Bola, kad bergambar, belon dan semua jumlah keseluruhan. Dah tolak diskaun niaga 10%. Jumlah yang kita berhutang ialah 2,700. Boleh para pelajar? Invoice yang kedua kita berhutang berapa? 2,700. Okey, seterusnya kita menerima nota debit. Okey, nota debit. Kita terima nota debit daripada kedai permainan gembira. Okey, asal. Okey, asal sebab kita yang dapat. Okey para pelajar, kita dapat. Salinan ni kita dapat. Nota debit ni kita dapat, jadi yang asal kita dapat. Maksudnya salinan ada kat kedai permainan gembira. Okey. Sebab apa kedai permainan gembira ni hantar? Okey, kita tengok satu persatu. Okey, belum tu itu nombor rujukan, nota debit, tarikh kepada permainan Alisha lah, kita lah. Okey. Okey, kita lihat butiran. Kita lihat butiran di dalam nota debit. Okey, dalam nota debit 150 unit kad bergambar. Okey, dalam invoice 1651 bertarikh 8 Mei 2016 yang berharga RM10 seunit terkurang caj RM4 seunit. Boleh faham para pelajar? Ini keterangan yang dalam nota debit. Kita kena rujuk invoice nombor berapa? 1651 yang ini. 1651 kita beli tadi kan kat kedai permainan gembira kan. Okey. Kedai gembira ni kata 150 unit kad bergambar bertarikh 8 Mei. Kita tengok dekat bahagian 150 ni. Ni kad bergambar ni saja. Okey para pelajar. 150 kad bergambar yang telah dicaj RM10 terkurang caj RM4 seunit. Maksudnya para pelajar, dekat kad bergambar ni sepatutnya di dalam invoice ni tercatat RM14 seunit. Tetapi kedai permainan gembira dah tersalah hantar invoice kat kita. Dia hantar RM10. Betul tak para pelajar? Kita dapat yang asal RM10. Jadi, kedai permainan gembira telah hantar nota debit untuk maklumkan kepada kita. Boleh faham? Maklumkan kat kita setiap daripada ni kena dia nak tambahkan RM4. Okey, sebelum dia nak tambah RM4 tu, ni jumlah sepatutnya 600 tapi dia dah bagi diskaun niaga 10% iaitu RM60 sebab dia berlaku kesilapan daripada pihak dia. Boleh? Okey, jumlahnya 540 yang perlu ditambahkan lah. Okey, boleh para pelajar faham? Nota debit ni untuk apa? Untuk menambahkan hutang kita. Boleh, sebab tersalah catat dekat sini. Kita dapat invoice yang tersalah catat. Sepatutnya RM14 seunit. Boleh faham para pelajar? Okey. Seterusnya cikgu terangkan secara merekod jurnal belian. Para pelajar lihat yang bawah ini jurnal belian. Okey, tajuk. Pastikan para pelajar tulis tajuk,
Nombor rujukan JB, jurnal belian yang pertama 1. Okey, tarikh 2016 Mei 2. Okey, syarikat Toys Trading. Betul tak syarikat Toys Trading yang kita berhutang yang pertama? Betul kan? Syarikat Toys Trading. Okey, berapa? Folio kita LB2 rujukan. Nombor dokumen pun cikgu dah bagi dah kat atas. Okey, jumlah 4320. Okey, yang ke-8, Mei 8, kedai permainan gembira. Betul tak 8? Kedai permainan gembira. Betul. Catatkan kedai permainan gembira adalah yang kita berhutang yang kedua. Invoice yang kedua iaitu 2,700. Okey, seterusnya yang Mei 18, kan nota debit kedai permainan gembira hantar untuk menambahkan hutang kita. Okey, kedai permainan gembira. Catatkan kedai permainan gembira. Nombor rujukan LB. Nombor dokumen okey berjumlah 540. Para pelajar campurkan semua ini, dapatlah 7,560. okey, dan jangan lupa tutupkan iaitu pada tarikh 31 Mei. Tuliskan hantar ke mana? Akaun belian. Ini para pelajar tulis penutup dia akaun belian. okey, kurungan debit, kurungan debit. Ni folio sebagai rujukan. Okey, itu sahaja untuk cara merekod jurnal belian. Okey, seterusnya. Yang ni cikgu highlight balik lah tadi. Yang nama-nama pemihutang kita yang kita berhutang tadi. Okey, seterusnya. Pengenalan jurnal jualan. Okey, digunakan bagi merekodkan jualan barang niaga dan perkhidmatan secara kredit. Kali ni pula para pelajar, kita jual barang secara kredit. Tadi kita beli barang secara kredit. Beli barang secara kredit tu maksud tadi apa cikgu cakap? Beli secara hutang. Kita dapat invoice. Kali ni kita jual barang secara kredit. Boleh para pelajar? Kita jual barang secara kredit iaitu secara hutang. Kita kena rekodkan dalam jurnal jualan. Kalau kata kita jual secara tunai, tak perlu kita rekod dalam jurnal jualan sebab kita akan dapat resit, kan? Okey. Seterusnya kita akan lihat pembeli akan menerima invoice asal, manakala peniaga akan menyimpan invoice salinan sebagai sumber maklumat untuk direkodkan dalam jurnal jualan. Okey, jika berlaku kesilapan harga seperti harga terkurang charge daripada harga sebenar dalam invoice, maka nota debit asal akan diserahkan kepada pembeli, manakala nota debit salinan akan menjadi sumber maklumat untuk direkodkan dalam jurnal jualan. Okey, cikgu terangkan format jurnal jualan. Jurnal jualan, tajuk dia, pastikan para pelajar tulis tajuk. Okey, rujukan JJ, jurnal jualan 1, tarikh. Okey, butir, folio, ruangan folio, nombor dokumen, jumlah. Boleh para pelajar? Dan macam biasa, macam seperti tadi, tarikh akhir bulan iaitu 31. Nak pindahkan ke mana? Akaun jualan iaitu jurnal jualan, pindah ke akaun jualan, kurungan kredit. Okey, ni jumlahkan. Para pelajar campurkan dan jumlahkan sahaja. Itu format jurnal jualan. Next. Cara merekod jurnal jualan. Okey, seperti biasa para pelajar anggap kedai permainan Alisha tu adalah perniagaan para pelajar. Okey, perniagaan kita yang punya perniagaan. Okey, mengeluarkan invoice dan nota debit berikut kepada pelanggan-pelanggannya. Boleh cikgu ulang balik. Kedai permainan Alisha mengeluarkan invoice dan nota debit berikut kepada pelanggan-pelanggannya. Pelanggan-pelanggan tu adalah penghutang-penghutang dia lah. Okey, kita nak merekodkan jurnal jualan ni adalah jualan secara kredit sahaja, iaitu jualan secara hutang. Boleh para pelajar faham? Okey, yang pertama pastikan kita akan dapat invoice. Kita ada salinan dokumen invoice. Okey, invoice salinan sebab kita yang keluarkan kepada penghutang. Okey, sebab ni simpanan kita, salinan ni kita simpan. Yang asal ada dekat penghutang. Boleh para pelajar? Ni nombor invoice. Okey, seterusnya kepada syarikat mainan mewah.
Okey, invoice yang pertama ni, okey, jurnal jualan, pastikan invoice salinan. Cikgu cakap tadi beberapa kali, pastikan invoice salinan. Kepada siapa? Kepada syarikat mainan mewah. Maksudnya di sini, syarikat mainan mewah ni kita adalah penghutang. Syarikat mainan mewah adalah penghutang. Okey, penghutang kita ni, okey, tarikh 11 Mei. Okey, dokumen pertama kita ni, syarikat mainan mewah ni berhutang dengan kita sebanyak RM2,250. Okey, dia beli apa? Kereta kawalan jauh, anak patung. Jumlah keseluruhan setelah ditolak dengan diskaun niaga berjumlah RM2,250. Boleh para pelajar dokumen yang pertama? Okey, sama juga dengan dokumen yang kedua iaitu invoice, pastikan salinan. Okey, penghutang kita siapa kali ni? Kedai permainan. Okey, yang ni dikeluarkan oleh kita, nombor rujukan. Okey, penghutang kita kali ini adalah Murni Toys Sendian Berhad. Murni Toys Sendian Berhad ini adalah penghutang kita yang kedua pada tarikh 14 Mei 2016. Okey, apa yang Murni Toys Sendian Berhad berhutang dengan kita? Apa yang Murni Toys beli? Bola, kad bergambar. Okey, semua jumlah-jumlah yang telah ditolakkan dengan diskaun niaga 10% berjumlah RM1,458. Boleh para pelajar? RM1,458 jumlah hutang kedua. Okey, seterusnya, dokumen seterusnya nota debit. Para pelajar lihat, nota debit kali ni kedai permainan Alisha kita yang keluarkan kan. Jadi kita ada simpanan salinan. Kita hantar kepada siapa? Syarikat. Okey, pastikan nota debit salinan. Okey, nombor rujukan. Okey, kali ni kita hantar kepada syarikat mainan mewah. Boleh para pelajar? Kita hantar kepada siapa nota debit ni? Kepada syarikat mainan mewah pada 28 Mei. Sebab apa? Para pelajar kena tengok keterangan. Butiran 20 unit kereta kawalan jauh dalam invoice 0133 terkurang caj RM10. Terkurang caj RM10. Para pelajar tengok 200 tolak diskaun niaga 10% sebab atas kesilapan dia tolak 180. Okey, kena tambah. Maksudnya dekat sini, okey, dia kata rujuk invoice 0133. Mana 013? Ini pelajar-pelajar. Invoice 0133 betul kan tadi kan? Penghutang kita syarikat mainan mewah kan? Betul tak? Syarikat mainan mewah. Okey, ni adalah penghutang kita. Kita dah tersalah berapa tadi? 20 unit. Dia kata dekat 20 unit ni, okey, kita dah tersalah charge. Terkurang charge lagi RM10. Sepatutnya RM50 ni sepatutnya kita rekod RM60. Boleh para pelajar? Sepatutnya RM50 ni RM60. Terkurang lagi RM10. Boleh faham para pelajar? Okey. Boleh? Kita hantar kepada syarikat mainan mewah sebab kita dah terkurang charge. Rugilah kita kan? Kita dah terkurang charge kat sini RM10. Boleh para pelajar? Okey, kita hantar ni sebab kita nak menambahkan hutang syarikat mainan mewah sebab kita terkurang charge. Okey, pastikan para pelajar tuliskan tajuk jurnal jualan, rujukan JJ1, jurnal jualan 1, tarikh, ruangan tarikh, Mei 11, butiran. Betul tak yang pertama kita punya penghutang kita syarikat mainan mewah? Betul tak yang tadi cikgu cakap? Syarikat mainan mewah adalah penghutang kita yang pertama. Berapa jumlah hutang kita? 2,250. Para pelajar masuk je folio dan nombor dokumen seperti di dalam dokumen. Okey, jumlah 2,250, rekodkan sahaja. Okey, seterusnya 14 hari bulan Murni Toys Sendian Berhad. Betul tak? Murni Toys Sendian Berhad, dokumen kedua. Betul kan para pelajar? Penghutang kita yang kedua Murni Toys Sendian Berhad. Okey, LJ2, nombor invoice seperti di dalam dokumen. Ambil yang jumlah dia, masukkan terus di dalam jurnal jualan. Dan yang nota debit 28 Mei 28, syarikat mainan mewah LJ1, nombor dokumen. Berapa jumlah dia para pelajar? 180 yang telah ditolakkan dengan diskaun niaga, kita rekodkan di dalam ini. Jadi jumlah hutang adalah
2250 campur 1458 campur 180. Jumlah hutang dalam jurnal jualan ialah 3888. Okey, yang di akhir ni 31 ni penutup akaun. Pastikan tulis akaun jualan urungan kredit rujukan LA. Okey para pelajar, itu saja untuk merekod jurnal jualan. Okey, tu cikgu highlight kan. Itu adalah penghutang kita. Boleh para pelajar? Okey, terima kasih. Semoga berjaya.